Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Guru Besar SKGP Encik Mazlan bin Ahmad Sabari, Pendulung Kanan Pentadbiran Puan Roshita binti Ibrahim, Pendulung Kanan HEM Ustaz Syaril Azrul bin Muhammad Suhaimi, PK Co-Curriculum Encik Noor Azmi, guru-guru AJK serta ibu bapa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana limpah kurnianya dapat kita bersama-sama untuk menghadiri Mesyuarat Agung PIBG kali 43 dalam keadaan normal yang baru. Untuk pengetahuan semua, Mesyuarat Agung PIBG sepatutnya diadakan pada tahun lepas, tapi terpaksa ditangguhkan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Oleh yang demikian, segala program-program yang telah dirancang terpaksa ditunda ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan sekolah, guru-guru dan AJK yang telah membantu saya sepanjang saya menjadi YDP di sekolah ini. Saya juga berharap YDP yang AJK yang baru dipilih untuk tahun ini akan terus meneruskan agenda yang dirancang agar SKJP terus cemerlang di masa hadapan. Bagi seterusnya, saya menjemput Guru Besar selaku penasihat PIBG untuk merasmikan Mesyuarat Agung kali ke-43. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya okey? Alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih Encik Syarul Nizam bin Ibrahim yang dipertua PIBG SK Gua Perahu sesi 2019-2020. Sebab kita tahun lepas tidak ada pemilihan oleh kerana tidak dapat melaksanakan Mesyuarat Agung sebab pandemik dan ada larangan daripada pihak kerajaan untuk berkumpul secara ramai. NYDP PIBG Encik Baharudin, Ahli Jawatankuasa PIBG, Barisan Guru Penolong Kanan, Puan Roshita, Ustaz Syaril Azrul, Encik Gua Azmi, Ustaz Nazmi Guru Cemerlang, rakan-rakan guru, seterusnya ibu ayah yang dikasihi sekalian. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ikutkan dalam yang saya tengok ni, kehadiran kita seramai 85 orang. Alhamdulillah, mengikut peraturannya cukup 3 kali ganda jumlah AJK kita boleh dah buat mesyuarat agung PIBG. Kita ada 16 orang AJK. Kalau kali 3 maknanya lebih kurang dalam 3, 40, 42, 48 lebih kurang. Kita boleh dah melaksanakan Mesyuarat Agung PIBG sebab kita dah melebihi daripada jumlah ikut peraturan lah. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Saya faham keterbatasan waktu dan juga kerja buat kita, kekangan kita. Pada kali ini kita masih lagi tidak boleh bermesyuarat secara bersemuka asas larangan kerajaan. Kita boleh secara Google Meet sahaja. Pihak sekolah perlu juga buat Mesyuarat Agung PIBG sebab dah langkah 2 tahun dan pihak Kementerian Pendidikan mensyaratkan perlu pelaksanaan Mesyuarat Agung sebelum penghujung Oktober. Jadi saya tunggu, ingatkan nak buka sekolah, tak buka juga. Akhirnya kita buat juga Mesyuarat Agung dalam keadaan Google Meet lah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tahun ni kita perlu ada pemilihan. Sebentar lagi kita akan terangkan tata cara pemilihan. Tapi saya selaku penasihat, saya mencadangkanlah, saya tidak mengarahkan, saya mencadangkan sebab
kita hanya ada bulan 10, bulan 11, bulan 12. Ada 3 bulan sahaja lagi. Saya mencadangkan sekiranya diterima oleh ahli mesyuarat, kita kekalkanlah sahaja jawatankuasa sedia ada, kecuali sekiranya AJK tersebut telah tidak ada anak di SK Gua Perahu pada tahun ini. Maksudnya lantikan AJK kita lantikan 2019 dulu. Maknanya 2019, 2020. Mungkin pada tahun ini anak dia dah tak ada dah. Jadi yang tu gugur secara automatik. Jadi kita kalau boleh kita kekalkan, kita nak lagi satu sebab nak berkhidmat pun dalam tempoh 3 bulan je. Bulan 10, bulan 11, bulan 12. Januari depan sebab kita buka sekolah bulan 3. Bulan 1 dan bulan 2 kita boleh dah buat mesyuarat agung untuk tahun depan untuk buat pemilihan. Waktu tu baru kalau boleh berjumpa lagi seronok lah, lagi selesa sebab kita boleh nampak ahli waris yang kita nak cadangkan peneraju yang baru. Tapi terpulang pada ahli mesyuarat, sekiranya ahli mesyuarat nak buat pemilihan juga untuk tempoh 3 bulan ni, saya terpulang kepada ahli mesyuarat lah. Baik, untuk hari ni kita gabungkan sekali pelaporan mesyuarat 2019 dan 2020. Pelaporan aktiviti lah. Sebab Encik Syahrul Nizam sempat berkhidmat tahun 2019, Encik Syahrul Nizam dan jawatankuasa sempat berkhidmat tahun 2019 dan 2020 dalam tempoh pandemik. Dan tahun 2021 juga dalam tempoh pandemik. 2021 punya aktiviti kita hanya laporkan pada tahun depan. Jadi hari ni, mesyuarat hari ni kita hanya bentang 2019 dan 2020 sahaja. Untuk tahun 2021, segala aktiviti ataupun penggunaan peruntukan PIBG kita akan bentang pada tahun 2022. Kebanyakannya kita hanya menggunakan untuk cetakan modul dan juga pengajaran dalam talian. Baik. Saya tengok dalam senarai semak usul, majoriti waris tidak memberi sebarang usul ataupun cadangan. Maknanya tidak ada apa-apa perubahan ataupun penambahbaikan berkaitan dengan perjalanan PIBG. Kecuali persoalan dan pertanyaan sahaja yang dikemukakan. Sekejap lagi saya akan jawablah beberapa persoalan ataupun pertanyaan daripada waris. Saya jawab terus. Sebab itu bukan usul. Sebab waris hanya memberikan cadangan ataupun persoalan. Dan cuma usul yang diterima, usul daripada YDP untuk mengekalkan jumlah sumbangan PIBG RM30 sebagaimana sebelum-sebelum ini. Usul itu kita akan bincangkan lah. Kalau ikut dalam buku program, dalam muka surat 17, usul PIBG ataupun usul YDP, kutipan sumbangan PIBG untuk satu keluarga berjumlah RM30 dikekalkan. Saya menyokonglah usul itu, tapi apapun kita bincang dalam mesyuarat lah. Kemudian, sedikit makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya rasa tuan-tuan semua dah tahulah, sekolah masih lagi dalam tempoh PDPR. Sekolah hanya dibuka untuk kehadiran murid sekiranya masuk fasa 3. Pulau Pinang masuk fasa 3 PPPN dan diumumkan oleh kementerian murid prasekolah sahaja yang akan hadir. Dah masuk fasa 4 baru murid lain akan hadir secara bergilir. Yang tu pihak sekolah akan maklumkan dalam grup community lah, tu yang kita war-warkan. Kita tak nak campurkan arahan ataupun sebaran maklumat dalam grup kelas sebab grup kelas sekarang ni dah terlalu banyak sangat bahan pengajaran, bahan pembelajaran. Jadi kita fokuskan satu grup community Telegram tu. Sekiranya ada apa-apa hebahan, tuan-tuan boleh cek di bahagian bawah tu. Tanya balik dalam tu pun tak apa. Ataupun kalau segan boleh PM kepada guru kelas berkaitan dengan perjalanan pihak sekolah lah. So untuk sesi 2021 ni, murid akan berada di tahun yang sama. Kalau dia darjah 6 tahun ni, tahun depan pun dia masih lagi darjah 6 di SK Gua Perahu sehingga bulan Februari. Begitu juga murid lain, kalau dia darjah 1, dia akan berada di darjah 1 sehingga Februari 2022. Maksudnya bulan Mac baru dia naik darjah 2 sebab kita dah langkah tahun lah nanti. Walau bagaimanapun kita kena tunggu juga surat siaran terkini sekiranya ada apa-apa pindaan. Baik. Saya juga nak menyebut di sini berkaitan dengan kerjasama antara waris dan guru sangat baiklah dalam tempoh PDPR ni. Saya ucap terima kasih kepada semua waris
kerana memberi kerjasama dalam membimbing dan memastikan anak-anak hadir ataupun mengikuti PDPR. Walau bagaimanapun terdapat juga seorang dua ataupun beberapa kumpulan yang tak dapat mengikuti, saya faham. Mungkin disebabkan talian internet ataupun peranti yang terpaksa berkongsi. Walau bagaimana keadaan pun, saya harap tugasan offline ataupun tugasan buku kerja dapat disiapkan dan dilaksanakan oleh anak-anak. Mungkin ketika bersemuka nanti, anak-anak perlu bawa tugasan-tugasan, folio, tugasan buku teks, buku kerja dan sebagainya untuk cikgu-cikgu semak. Sebab dalam talian kadang-kadang cikgu nak semak, kalau kata yang buku kerja lah, tulisan anak-anak satu hal. Gambar tu kadang-kadang tangkap blur, cikgu tak nampak dan cikgu pun nak suruh tangkap lagi pun kadang-kadang masalah mungkin peranti tersebut lah. Jadi bila bersemuka nanti, pastikan tugasan offline dan buku kerja apa semua siap, baru cikgu boleh semak untuk pentaksiran. Sebab kita sekarang ni pentaksiran bilik darjah tidak ada peperiksaan. Mungkin pihak sekolah akan buat kuis sahaja apabila sekolah dibuka nanti untuk mengenal pasti tahap pencapaian lah. Okey, saya jawab berkaitan dengan persoalan ataupun cadangan daripada waris. Yang pertama, ada waris bertanya berkaitan dengan kad My Kasih. Okey, kad My Kasih, saya jawab terus sebab itu bukan tak ada kaitan dengan PIBG pun. My Kasih adalah bantuan daripada pihak luar. Okey, My Kasih adalah bantuan daripada pihak luar yang mana kepada murid-murid terpilih. Okey, bagi tahu untuk kegunaan di kantin dan juga untuk kegunaan di kedai buku. Oleh kerana kantin tidak dibuka dan juga kedai buku pun tidak beroperasi, maka kad My Kasih tu terkumpullah duit di dalamnya. Okey, kami telah merujuk kepada pihak My Kasih sebab persoalan di sini waris tanya boleh tak nak belanja di kedai luar. Okey, untuk makluman, kad My Kasih hanya boleh digunakan di sekolah sahaja di SK Gua Perahu. Kalau tuan-tuan tengok dekat Maidin tu ada juga My Kasih tapi berbeza. Kad My Kasih SK Gua Perahu hanya boleh digunakan di SK Gua Perahu. Jadi kami telah berbincang dengan pihak My Kasih. My Kasih bersetuju untuk pihak sekolah membelanjakan, kami telah pun mengumpulkan kad-kad tersebut. Pihak sekolah membelanjakan kad tersebut untuk pembelian pakaian sekolah untuk tahun depan. Jadi kami telah kumpulkan duit tersebut. Kami akan berbincang dengan pembekal, kami akan berbincang dengan kedai buku dan sebagainya. Kita akan belanjakan untuk pakaian seragam sekolah dan juga kelengkapan buku kerja tahun 2022. InsyaAllah, saya tengok cara yang My Kasih benarkan tu cukup. Saya dah bincang pihak jawatankuasa, PKM dan juga jawatankuasa My Kasih telah berbincang. Jawatankuasa bantuan telah berbincang dengan pihak kedai buku, pihak pembekal boleh memberi pakaian yang sesuai. Bagi murid darjah 6, kami akan bekalkan pakaian untuk ataupun kewangan untuk membeli pakaian di sekolah menengah. Sebab kita tak tahu anak itu ke sekolah menengah mana. Kadang-kadang sekolah menengah contoh di NW, dia pakaian dia lain, seluar dia lain. Kalau sekolah menengah harian biasa, sekolah seluar dia lain. Jadi kita akan bagi duit untuk pergi beli di kedai-kedai luar lah. Bagi yang darjah 1 sampai darjah 5, yang nak naik darjah 6 dan sebagainya, kita beli dengan pembekal yang sedia ada lah. Buku kita beli di kedai buku. InsyaAllah saya rasa yang tu menjawablah persoalan kepada pemegang-pemegang kad My Kasih. Cuma pastikan waris hantarlah. Saya rasa waris dah mula hantar kad tersebut, pihak sekolah pun dah tembak baki dan insyaAllah perbelanjaan tu untuk kepada murid yang berkenaan. Dan ada juga cadangan daripada waris berkaitan dengan penerapan 1 jam aktiviti kebersihan sekolah semasa dalam kelas. Okey, untuk makluman waris, cadangan ini adalah cadangan yang baik. Pihak waris tu mungkin nak pastikan anak dia jaga kebersihan dan sebagainya. Cuma untuk makluman, pihak sekolah ataupun guru-guru dia ada silibus pengajaran yang perlu diselesaikan. Pihak sekolah kalau ikut cadangan ni untuk 1 jam. Pihak sekolah dia ada silibus ataupun ada konten pelajaran yang perlu diikuti oleh anak-anak pelajar. Walau bagaimanapun, untuk makluman,
dalam sisipan pengajaran cikgu sentiasa menerapkan aktiviti kebersihan. Contohnya dalam subjek pendidikan Islam, dalam subjek pendidikan kesihatan, dalam subjek-subjek tertentu bahasa Melayu, dia ada sisipan. Kita selitkan saja. Kita tak boleh nak fokus kepada satu aktiviti tentang kebersihan, kita nak ganggu aktiviti PDPR. Okey, sekiranya aktiviti bersemuka, untuk makluman, pihak sekolah dia ada program sekolah hijau, yang mana program sekolah hijau ni kita panggil terus daripada pihak-pihak yang terlibat. Contohnya kita pernah panggil MPSP. Kita ajar tentang recycle, guna semula, reuse dan sebagainya. Kita adakan ceramah. Dan di sekolah, kalau di sekolah kita ada pertandingan kelas terbersih dan ada aktiviti-aktiviti yang sesuai. Kita tidaklah mengajar di dalam kelas, tapi kita buat aktiviti sambil ada pengisian tersebutlah. Kita buat di dewan dan sebagainya. InsyaAllah penerapan nilai kebersihan ini memang selalu kita buat kepada anak-anak pelajar. Terima kasih kepada cadangan waris yang berkenaan. Okey, saya rasa itu sahaja sedikit sebanyak berkaitan dengan perjalanan sekolah dan juga saranan-saranan yang saya boleh sampaikan pada tuan-tuan dan puan pada hari ini. Kalau boleh pelaksanaan PIBG kita hari ini dapat dilaksanakan dengan baiknya. Saya ucap terima kasih kepada jawatan kuasa teknikal daripada kalangan guru penolong kanan dan juga cikgu-cikgu saya yang bertungkus lumus untuk menjayakan aktiviti mesyuarat agung kita pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Besar. Kita teruskan kepada agenda mesyuarat PIBG kali ke-43 dengan membentangkan dan menerima minit mesyuarat agung pada tahun 2019. Baik, terima kasih kepada YDP PIBG, Encik Syahrul Nizam. Dengan ini saya membentangkan minit mesyuarat agung PIBG kali ke-42 pada tahun 2019. Sila lihat di skrin. Baik, untuk makluman puan-puan, untuk perkara nombor 7. Okey, perkara nombor 7. Berikut adalah AJK PIBG 2019-2020. Untuk AJK waris, untuk makluman puan-puan, Puan Siti Salmina binti Muhammad telah pun berpindah. Jadi secara automatik beliau tidak lagi menjadi AJK PIBG SKGP. Kita teruskan.
Okey. Itu saja. Diminta seorang ahli mesyuarat mencadangkan minit mesyuarat ini diluluskan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fahmi bin Azmi, cikgu di SK Gua Perahu, mencadangkan supaya minit mesyuarat yang telah dibentangkan itu diluluskan. Minta sokongan. Saya Nurfahana binti Zakaria menyokong minit mesyuarat. Baik, terima kasih kerana meluluskan minit mesyuarat ini. Baik, saya serahkan kepada YDP, Cik Syarul. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Setiausaha PIBG. Seterusnya kita akan bentangkan agenda yang keempat dan kelima, iaitu membentangkan dan menerima laporan tahunan 2019, dan agenda kelima ialah membentang dan menerima laporan tahunan 2020. Baik, dengan ini saya membentang dan laporan tahunan 2019 dan 2020. Baik, seterusnya saya serahkan kepada YDP Encik Syahrul Nizam untuk agenda yang seterusnya. Okey, terima kasih. Seterusnya saya jemput Bendahari PIBG untuk membentangkan, menerima dan meluluskan penyata kewangan berakhir pada 31 Disember 2019. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada YDP PIBG Encik Syahrul Nizam. Dengan ini saya ingin membentangkan penyata kewangan tahunan berakhir pada 31 Disember. Dengan ini saya ingin membentangkan penyata kewangan tahunan berakhir pada 31 Disember 2019. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat lampiran seperti di skrin. Baik, kita tengok pendapatan sebanyak RM38,056.29 dan perbelanjaan sebanyak RM19,726.84 dan baki yang berakhir pada 31 Disember sebanyak RM18,329.45. Baik, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada skrin pembelanjaan yang kita telah belanjakan.
Diminta seorang ahli mesyuarat mencadangkan penyata kewangan yang berakhir 31 Disember 2019 ini diluluskan. Assalamualaikum. Saya Rozman bin Abdul Rahim mencadangkan agar penyata kewangan 2019 ini diluluskan. Sekian, terima kasih. Cik Khairul Ajman macam nak bercakap tadi tapi tak dengar. Ya, saya Khairul Ajman bin Ismail menyokong cadangan penyata kewangan ini diluluskan. Okay, very pendek. Ustaz. Baik, terima kasih kerana meluluskan penyata kewangan yang berakhir 2019. Baik, saya sambung untuk membentangkan penyata kewangan tahunan yang berakhir pada 31 Disember 2020. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat lampiran di skrin. Kita lihat di sini pendapatan pada tahun 2020 sebanyak RM25,796.41 dan kita telah membelanjakan sebanyak RM7,357 dan baki yang berakhir pada Disember 2020 sebanyak RM18,439.41. Tuan-tuan boleh lihatlah perbelanjaan yang kita telah gunakan sepanjang tahun 2020. Cuma di sini bila dibuat perbandingan sumbangan waris PIBG pada tahun 2020 agak berkurangan, iaitu sebanyak RM6,000 sahaja berbanding 2019 sumbangan yang disumbangkan oleh waris sebanyak RM9,960. Diminta seorang ahli mesyuarat untuk mencadangkan penyata kewangan 2020 ini diluluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nazmi bin Muhsin mencadangkan agar penyata kewangan ini disahkan. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Azhar menyokong penyata kewangan ini diluluskan. Terima kasih diucapkan kerana meluluskan penyata kewangan yang berakhir pada 31 Disember tahun 2020. Okey, seterusnya kita ke agenda yang ke-8, pembahasan usul PIBG. Okay, tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 17. Saya selaku PIBG YDP PIBG 2020 mencadangkan kutipan sumbangan PIBG untuk satu keluarga berjumlah RM30 dikekalkan. Mohon sokongan daripada pihak tuan. Assalamualaikum. Saya Nur Fahana binti Zakaria menyokong sumbangan tersebutlah. Terima kasih Puan atas sokongan tersebut. Seterusnya saya akan membuahkan jawatan kuasa PIBG 2020 dan pemilihan jawatan kuasa PIBG 2021 dan seterusnya saya menjemput Encik Rozman untuk melaksanakan pemilihan yang baru. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Encik Syahrul, mantan YDP PIBG 2019-2020.
Yang berusaha Tuan Guru Besar Cikgu Mazlan, barisan pentadbir, barisan mantan barisan AJK yang lama, Ustaz Nazmi, Guru Cemerlang, barisan guru-guru dan juga ibu bapa yang dihormati sekalian. Jadi pada pagi ini saya telah dilantik sebagai pengurusi sementara untuk pelantikan jawatankuasa bagi 2021 PIBG Sekolah Kebangsaan Gua Perahu. Jadi kita kalau boleh kita nak pergi cepat lah kan, lebih cepat lagi bagus. Jadi kita bolehlah mulakan untuk menerima cadangan, sokongan, undian. Jadi saya bukalah pada semua ahli PIBG untuk memulakan proses pencalonan dan undian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazmi bin Mohsin. Saya mencadangkan agar jawatankuasa PIBG untuk tahun 2021 adalah di kalangan AJK PIBG tahun 2020 yang lepas berserta dengan juru audit untuk dikekalkan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Nazmi atas cadangan tersebut. Jadi kita perlu tengoklah macam mana ada orang yang sokong kan. Jadi nanti tak maulah kita tak mau jadi isu. Tengok ada cadangan. Ustaz Nazmi mencadangkan agar AJK yang sedia ada ni dikekalkan. Jadi kita tengok macam mana penerimaan ahli semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Saiful Azhar menyokong cadangan tersebut dan saya minta cadangan ditutup. Terima kasih Encik Saiful. Terus tutup terus. Jadi ada cadangan ditutup. Ada sokongan ke? Saya pun menyokong cadangan ditutup. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Memandangkan pandemik COVID-19 ni masih lagi tak habis. So saya cadangkanlah cadangan ni kita gunakan balik macam saya pun kata tadi. Kita sambung YDP kita melalui dan semua jawatankuasa kecuali yang tak ada anak-anak sekolah tu boleh tukarlah seorang dua dalam hari ni. So saya minta cadangan, saya minta yang saya sama juga dengan Saiful Azhar lah. Saya cadangkan cadangan ni ditutup. Terima kasih Encik Barudin. 2 kali cadangan ditutup ni. Nampak sangat semua nak cepat kan. Okey, tapi lah memandangkan kalau dilihat kepada AJK yang lama, okey, kalau kita tengok balik senarai AJK yang lama, ada 2 orang AJK di kalangan waris yang perlu kita lantik di kalangan waris yang baru sebab yang pertama sekali Encik Fazudin. Encik Fazudin sebab anaknya dah tak ada bersekolah di Sekolah Kebangsaan Gua Perahu. Okey, jadi yang keduanya Puan Siti Salmina. Okey, Puan Siti Salmina dah berpindah ke Negeri Sembilan. Jadi secara automatik 2 orang individu tersebut perlu digantikan dengan kalangan waris yang barulah. Jadi kita perlu lantik yang baru 2 orang. Kalau boleh mengikut jantina lah. Contohnya Encik Fazudin kita gantikan dengan waris yang lelaki juga dan juga Puan Salmina diganti dengan waris perempuan kalau boleh. Okey, jadi tapi tak tertakluk lah kan. Jadi kalau ikut majoriti lah, ikut suara ahli. Okey, boleh mulakan cadangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Ruslina Saidin. Boleh cari cadangkan, Cikgu Man? Boleh. Okey, saya mencadangkan Encik Abdul Hamid bin Haji Muhammad Nur sebagai AJK bagi tahun 2021 menggantikan AJK yang telah tiada. Okay, terima kasih. Ada sokongan ke? Mana? Saya Khairul Ajaman menyokong cadangan Ustazah Ruslina.
Terima kasih Tuan. Okey, baik. Jadi ada lagi satu kekosongan. Yang kita boleh cadangkan. Saya Cikgu Fatin Suhilah binti Awaludin mencadangkan Encik Muhammad Syashidi bin Yaakob sebagai AJK PIBG sesi 2021. Okey, terima kasih Cikgu Fatin atas cadangan tersebut. Macam mana? Ada sokongan? Saya Nofahna binti Zakaria menyokong cadangan tersebut. Okey, baik. Jadi 2 orang tu dah cukup dah rasanya. Ada ke cadangan lain? Kalau cadangan lebih pada 2 orang terpaksalah kita membuat undian kan? Saya Saiful Azhar bin Hassan mencadangkan cadangan ditutup. Terbaik Encik Saiful. Ada sokongan harap ada sokongan semualah. Okey, sebulat suara lah. Okay, saya sokong. Okey, tamat. Jadi senarai AJK para waris dah selesai. Okey, baik. Jadi untuk ahli jawatan kuasa, wakil guru. Okey, wakil guru memang secara kebiasaannya guru besar yang akan mengumumkan. Jadi rasanya eloklah kita beri peluang pada Tuan Guru Besar untuk membacakan nama-nama guru yang akan menjawat jawatan ahli jawatan kuasa PIBG. Jadi persilakan Cikgu Mazlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Cikgu Rozman. Tahniah saya ucapkan kepada YDP, NYDP dan jawatan kuasa yang telah dikekalkan, yang telah sebulat suara kekal, dan juga tahniah kepada lantikan baru Encik Amit NYDP lama. NYDP tahun sebelum ni lah, NYDP Encik Saiful kalau tak silap saya. Dan juga yang baru tadi, Waris yang baru. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Okey, berikut saya umumkan senarai nama jawatan kuasa PIBG 2021 dalam tempoh 3 bulan untuk berkhidmat. Okey, yang pertama, Setiausaha PIBG. Saya kekalkan Puan Nur Mazlinha Azma binti Abdul Manaf. Bendahari PIBG, saya tukar kepada Puan Azwin Farah Zahida binti Ismail. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Hasniza di atas tugasan cemerlang sebagai bendahari PIBG semenjak tahun 2016 lagi. Saya ucap tahniah. Kemudian saya umumkan senarai jawatan kuasa AJK PIBG guru. Yang pertama, Encik Muhammad Mahran bin Muhammad Ani dikekalkan. Encik Muhammad Fauzi bin Abdul Halim dikekalkan. Puan Hasha Nurmima binti Hashim dikekalkan. Puan Aminah binti Mansur dikekalkan. Ikutkan dalam jawatan kuasa PIBG, ada seorang guru, Encik Muhammad Yusof bin Daud telah bertukar ke SK Macam Bubuk 2 sebelum ini. Maka kosonglah jawatan tersebut. Maka dengan ini saya gantikan dengan Encik Muhammad Fahmi bin Azmi. Okey, untuk juru audit guru, saya kekalkan Puan Zuraida binti Mansur. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar di atas pelantikan AJK di kalangan guru. Terima kasih, tahniah diucapkan kepada semua. Diharapkan diharapkan semua AJK semua barisan jawatan kuasa PIBG 2021 dapat memberikan sepenuh curahan tenaga kepada PIBG Sekolah Kebangsaan Gua Perahu. Jadi rasanya dah selesailah tugas saya ni. Setelah semua dah siap dilantik, jadi saya pun mohon undur dirilah. Okey. Jadi rasanya bolehlah saya serahkan kembali mesyuarat agung pada tahun ini kepada YDP kita yang baru, iaitu Encik Syahrul Nizam bin Ibrahim. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Rozman yang telah tindak cemerlang memilih pemilihan jawatan kuasa PIBG pada tahun 2021.
Terusnya ucapan penangguhan saya mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada AJK yang dilantik. Diharap tuan-tuan dan puan-puan yang dilantik memberi komitmen yang tinggi dalam menjayakan agenda yang telah dirancang oleh pihak pentadbiran sekolah. Saya juga ingin mengucapkan kepada pihak pentadbiran sekolah kerana dalam musim pandemik kali ini tetap berfungsi dengan baik dan saya berharap pandemik akan berakhir dan anak-anak kita akan ke sekolah. Itu saja ucapan penangguhan saya dan saya menangguhkan mesyuarat agung pada kali ini pada jam 10.50 pagi. Sekian, terima kasih. Dan saya serah kepada Puan Adila untuk meneruskan acara. Terima kasih yang tidak terhingga yang diucapkan kepada yang berbahagia, yang saya hormati Encik Syahrul Nizam bin Ibrahim, kerana sekali lagi tahniah terucapkan kerana diberikan mandat untuk terus menerajui jawatan kuasa PIBG SK Bawah Perahu. InsyaAllah semoga apabila kita bebas daripada pandemik COVID-19, semoga segalanya dipermudahkan dan banyak agenda-agenda yang boleh kita rancang demi kebaikan anak-anak didik kita semua, insyaAllah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, terima kasih juga kepada Cikgu Rosman dan juga Cikgu Mazlan di atas ucapan perasmian dan juga pengurusi sementara tadi, ya. Dari mana asalnya, usahlah diusul. Molek budinya menambat hati. 2-3 bicara salah tersasul, jangan dibawa ke dalam hati. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, saya mewakili ahli jawatan kuasa PIBG serta pihak sekolah merakamkan sekali lagi penghargaan. Terima kasih kepada ibu bapa, para waris dan juga guru-guru atas kesudian meluangkan masa pada pagi ini untuk mesyuarat agung PIBG kali ke-43. Alhamdulillah tadi seramai 118 orang dapat menyertai mesyuarat agung PIBG kita pada hari ini. Alhamdulillah, sesungguhnya Allah merencanakan program kita hari ini dengan jayanya. Syukur Alhamdulillah. Nampaknya program kita ni tak sampai sejam, ya. Alhamdulillah, ya. Makin selepas ini dapatlah waris-waris meneruskan aktiviti-aktiviti di rumah semasa hari cuti, ya. Itu saja daripada saya. Mangkuk jorong, pinggan pun jorong, jorong berisi sebuah jati. Sepatah dua kata terdorong janganlah disimpan di dalam hati. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih